Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Uhyikum bitahiyyatil Islam. Tahiyatan tayyibatan mubarakatan min indillah. Wassalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa kafa billahi syahida. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma ballighna ila akhir lahzatin wa daqiqatin wa sa'atin wa yawmin wa lailati akhir syahr Ramadan. Allahumma arzuqna lailatal qadri. Amin amin summa amin fa amma ba'du. Lijatan kuasa surau tahfiz ad-diniyah, anak-anak hufaz dan sidang jemaah budiman. Alhamdulillah, pada malam 1000 likur, malam 27, malam ganjil pada malam ini, hitungan di antara malam-malam qadar 21, 23, 25 termasuk 27 malam kemuncak. Dan nanti insya-Allah malam yang ke-29 kita masih boleh berada dalam ruang lega surau ma'bad, tempat ibadat yang namanya musalla, masjid, surau, balasah dan tempat ibadat masing-masing, untuk sama-sama kita mengihya ulailuha, menghidupkan malamnya. Dan pada malam yang ke-27 ini, sementara kita menyambung 4 rakaat yang terbaki dalam program ihya ulailuha, menghidup, membangun dan mendirikan malamnya, ada tazkirah pendek. Dan dalam tazkirah pada malam ini, tazkirah tarawih, anda mengambil kesempatan untuk bicara dalam banyak-banyak tazkirah yang kita dengar, dalam banyak-banyak kuliah yang kita dengar 26 malam yang lalu mungkin telah dikupas pelbagai maudhu' dan juga tajuk. Dan ana penceramah pada malam yang ke-27 pastinya rasa agak kekok dan juga agak bimbang untuk membaca ayat. Takut ayat itu telah dibaca oleh muzakir, pemberi tazkirah pada malam kemarin. Dan ana pun agak nervous untuk baca hadis yang sama. Takut hadis itu telah dikupas oleh muzakir, pemberi tazkirah minggu yang lepas. Di macam mana anda nak supaya ayat yang hadis yang anda baca belum dikupas, belum dihurai dan belum didengar, sedangkan anda tidak ada tajuk yang ditentukan. Maksud anda, kalau anda terbaca ayat dan hadis, terimalah konsep tazkirah. Firdaus, Aiman, anak-anak Hafiz Ustaz, apa makna tazkirah? Peringatan kan? Wazakir, bagilah peringatan, bagilah reminder. Fa'anna zikra, kerana reminder, tazkirah, peringatan itu tanfa'ul mu'minin, boleh bagi manfaat, faedah, boleh bagi faedah, manfaat kepada mukmin yang tak pernah dengar, ataupun mukminat yang tak pernah dengar, ataupun kita pernah dengar tapi telah terlupa. Maka konsep memberi tazkirah itu, Abang Zulkifli, boleh bagi manfaat kepada semua. Itu seandainya anda sebut, telah disebut. Tapi anda harapkan apa yang disebut belum disebut oleh pentazkirah lain. Kalau tersebut, resepinya lain. Macam tom yam ni dia banyak. Tom yam yang dibuat oleh orang Jawa tak sama dengan orang betul-betul pure petani. Abang Zulkifli ni insya-Allah keturunan Jerman. Sebab adik dia tu sekelah apa ni, sesekolah dengan Ustazah Fatimah Wahijan. Yang dia ni Zulkifli bersama orang sebelah sana, Jerman ya, Jawa. Jadi orang petani kalau buat tempe pun takkan jadi sepure ataupun sesedap, iaitulah orang Jawa original. Begitu juga orang KL. Jadi tak samalah. Kalau makan pun tom yam nama, tapi yang ni lecah sikit, yang tu kurang itu ini. Moga-moga anda boleh memberi resepi yang padu, tapi bukan tom yam, dalam pengisian Ramadaniyah. Anda akan berbicara dalam waktu yang terbaki, pendek, singkat dan terbatas ini tentang dahsyatnya sedekah.
Pada malam ini kita nak kupas dan bongkar berpandukan kepada hadis dan juga ayat yang banyak di antara kedahsyatan dan kelebihan fadilat as-sadaqah. Kerana dalam pengisian malam-malam yang terakhir itu kita kena isi dengan banyak perkara. Di antaranya dengan menghidupkan malamnya dengan tarawih, dengan witir, dengan tazkirah, dengan bertadarus, dengan baca Quran. Moga-moga kita telah khatam untuk peringkat individu. Okey, kita telah baca daripada ayat ke ayat, huruf ke huruf sampai habis huruf Quran kita baca 340,740 huruf. Kita baca min kalimatin ila kalimatin, daripada verb ke verb yang lain ada 77,439 kalimat perkataan. Kita sebut satu persatu ayat 6,666 ayat telah kita khatam. Begitu juga 114 surah, 30 juzuk, 60 hizib ini telah kita sempurnakan. Moga-moga begitulah. Begitu juga bukan tarawih, bukan baca Quran, kita telah memperbanyakkan, iaitulah doa. Nabi suruh pengisian malam-malam akhir Ramadan ni wastaksiru, memperbanyakkan, antaranya ad-doa. Dan doa yang sering kali kita baca yang takkan kita putus-putus sampai 30 Ramadan adalah doa minta syurga. Kakak baca Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah. Jangan lepas daripada mulut kita sebut minta redha, minta jannah. Dan juga minta doa supaya jauh daripada api neraka. Baca daripada awal Ramadan sampai malam 27 ini. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita juga telah memperbanyakkan, di antara Nabi suruh memperbanyak mengisi malam-malam akhir Ramadan dengan apa? Fasyahadatu alla ilaha illallah, dengan memperbanyakkan iaitulah zikir. Dan di antara zikir yang dipilih zikir syahadah. La ilaha illallah. Di samping kita memperbanyakkan doa minta syurga, minta jauh daripada api neraka, minta juga ampun dan maaf kepada Allah dengan doa yang sering kali dibaca. Harap kita hafal juga. Macam mana doa tu, Kak? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Baca banyak-banyak. Kalau tak ingat doa ni, astaghfirullah pun boleh. Fatastaghfiruna, hendaklah kamu memperbanyakkan istighfar. Bentuk istighfar, Nabi apabila ditanya oleh Ummul Mukminat Aisyah tanya kepada Nabi, ara'aita in alimtu ayyu lailatin lailatul qadri ma aqulu fihi. Apa pendapat kanda kalau dinda bertemu salah satu malam di antara malam-malam qadar, ma aqulu fihi, apa yang aku nak sebut, nak minta, nak doa, nak baca. Quli, naklah kamu kata, naklah kamu minta, naklah kamu baca. Baca apa dia, minta apa, kata apa dia. Quli, naklah kamu kata. Ini untuk perempuan. Fi'il amal untuk perempuan quli, untuk lelaki kul. Kalau dua qula, tiga qulu, perempuan quli, kalau ramai kulna. Quli, naklah kamu kata. Kata apa dia? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Lalu doa itu kita modify sikit. Allahumma innaka afuwun karimun halim tuhibbul afwa fa'fu anna. Tapi hujungnya fa'fu anna, maafkanlah kami. Engkau maha pemaaf ya Allah, engkau maha mulia ya Allah, engkau maha lemah lembut ya Allah, azim, engkau maha agung ya Allah, tuhibbul afwa, engkau suka maaf, fa'fu anna, maafkan kami semua anak-anak hafiz dan juga jemaah di surah Tahfiz Ad-Diniyah. Kita pun amin. Ini bentuk istighfar. Kalau tak tahu doa ni, baca astaghfirullah. Sama ada disambung astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh baca dhammah bagi hadapan. Boleh juga dengan baca fathah. Dia panggil mansub bil fathah, baca baris atas. Kenapa? Kerana na'at dan man'ut ataupun belajar nahwu salah, dia menjadi sifat dan mausuf. Sebab kita baca baris atas sebelumnya. Astaghfirullahalazim. Ma baris atas, jadi sambung astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayya wal hayyal qayyuma. Dua-dua boleh. Tak payah balah. Untuk kata salah kerana huwal hayyul qayyum tu sebenarnya sambung daripada ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sebab dia baru tengok TikTok. Jadi baru tengok dia salahkan imam tua baca. Huwal hayyu salah tu imam. Huwal hayya betul. Dua-dua betul. Hak salahnya astaghfirullahalazim allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Sambung surah An-Nas. Huwal hayyu boleh, huwal hayya qali. Ataupun baca sayyidul istighfar.
La ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi. Kita pun faghfirli, maka ampunkanlah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kita bacalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalim. Ini bentuk-bentuk pengaduan kita adu kepada Allah. Subhanakallah, maha suci engkau ya Allah, tidak ada Tuhan illa anta, kecuali engkau, dan aku tergolong di antara orang yang zalim. Pun boleh macam-macam jenis. Dalam banyak-banyak tuan yang sebut tadi, mungkin ada dengar ataupun tidak. Habis part yang pertama. Part yang kedua, ada 1001 ibadat. Kalau nak sebut semua sekali, tak cukup masa terhad 25 minit. Terbaki 12 minit ini khusus ibadat apa dia? Di samping memperbanyakkan doa, minta syurga, minta supaya jauh daripada api neraka, minta ampun, minta maaf, memperbanyakkan zikir la ilaha illallah, memperbanyakkan tadarus. Biarlah kita khatam kalau boleh tak sekali pun 2 kali. Macam tak faham ya? Kan biasa kita kata tak boleh 2 kali pun, biarlah sekali. Ni kita tukar. Kalau tak khatam sekali, 3 kali pun cukup lah. Faham? Mana nak suruh banyak lah tu. Dah khatam, dah tadarus, dah menghidupkan malam dengan tarawih, dah sedekah, dah memberi makan kepada orang-orang yang berpuasa. Banyaklah. Kalau nak kupas, dalam banyak-banyak kita fokus plot yang kedua ini, sedekah. Afdalus sedekah syahr Ramadan. Afdal sedekah pada bulan Ramadan. Di antara dahsyat, hebat, lebihnya bahagian sedekah ini, kenapa? Pada bulan lain memang kita sedekah dapat ganjaran pahala yang banyak. Yang disebut di dalam hadis, sedekah boleh menjauhkan daripada api neraka. Bulan Ramadan, hanya sunat ni, sedekah ni sunat. Zakat wajib. Zakat wajib. Sedekah, tabarruk, derma, infak sunat. Dan dia boleh jadi wajib apabila kita bernazar. Saya kalau sembuh daripada kanser payudara ini ataupun barah kepala ataupun apa saja, saya nak sedekah 10,000 pada surau Tafiq. Dah jadi wajib lah. Itu namanya nazar. Jadi hak sedekah sunat ni dia menjadi pahala wajib, pahala fardu. Itu lebihnya. Bulan Ramadan ni kita buat amalan sunat. Jadi ana petik salah satu amalan sunat yang banyak yang disebut tadi, sedekah. Afdalus sedekah syahr Ramadan, afdal sedekah pada bulan Ramadan. Kenapa? Fihi lailatun, kerana adanya dalam bulan Ramadan itu satu malam, khairun min alfi syahrin, yang lagi baik daripada 1000 bulan. Kenapa bulan itu afdal kita sedekah? Kerana fihi, padanya, man taqarraba fihi, barang siapa mendekatkan diri padanya, bi khaslatin, dengan satu amalan sunat. Karena kaman ada faridatan fi masiwahu, adalah dia mendapat ganjaran amalan fardu berbanding pada bulan-bulan yang lain. So sedekah tu sunat, pada bulan Ramadan dia jadi upgrade pahala menjadi fardu. Mahal fardu ni. Kalau tuan-tuan nak tahu fardu macam mana, seandainya tuan-tuan puan-puan tinggal puasa fardu dengan sengaja pada bulan Ramadan, tuan-tuan puan-puan tak boleh top up, tak boleh cover, tak boleh tampung pahala satu fardu itu, walaupun tuan-tuan puan-puan qada sepanjang hayat hidup tuan-tuan. Itu value mahalnya harga fardu. Maka kita buat sunat dapat pahala fardu. Satu part istimewanya bulan Ramadan. Buat fardu dapat 70 faridatan fi ma siwahu, 70 amalan fardu berbanding pada bulan-bulan yang lain. Di samping itu, bulan Ramadan ini kalau kita sedekah hak jadi fardu, bukan bulan Ramadan sendiri, bukan bulan Ramadan. Apa lebih dahsyat dan istimewanya sedekah? Di antara banyak-banyak yang disebut di dalam hadis Imam Ahmad, sedekah boleh menjauhkan daripada api neraka. Kita petik hadis yang pendek, as-sadaqah. Sedekah ini, kalau dalam ayat itu dia sebut sedekah, tapi makna bukan sedekah, maknanya adalah zakat. Khuz min amwalihim sadaqatan, ambillah sebahagian daripada harta mereka sedekatan. Disebut makna perkataan sedekah, tapi maksudnya zakat. Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah sebahagian daripada harta mereka, 2.5%. Bukan ambil semua. Sebagai zakat. Perkataan sedekah tapi maksudnya zakat. Sedekah wajib ni. Tutahhiruhum, untuk membersihkan harta. Kalau kita tak keluar zakat, kotor, harta kita jijik, jadi syik, jadi najis, Kelantan panggil cemar. Cemar tak boleh masuk dalam surah.
Apa? Kaki kena tarik kubah. Cemar. Cemar apa dia? Ada darah. Maju cemar, kotor. Bukan cemar bahasa diraja, mencemar duli. Cemar, kotor, jijik. Dia ada tarik kat Puya Firdaus. Orang semua tahu dekat. Sebab dia ada tarik kucing kat Puya Firdaus. Big show. Adik. Orang tak ada kenapa? Cemar ataupun kotor. Jadi kita punya kotor, kenapa? Kita tak keluar zakat. Kita makan kerikil-kerikil batu-batu neraka sakar dalam perut. Kenapa? Kita tak keluar kepada asnaf, 8 asnaf yang layak. Tujuan zakat untuk membersihkan itu. Yang kedua, wa tuzakkihim biha tazkiyah. Tuzakki ni tazkiyah. Tazkiyah tu nafsi. Abazul menyucikan jiwa. Dia panggil tazkiyah tu nafsi ni penyucian hati. Daripada sifat bakhil, kedeku, takabur, sombong, riak, ujub. Ini penyakit-penyakit hati. Maka salah satu keluarnya supaya membersihkan jiwa daripada pelakik kedeku. Kalau 25 ya kita keluar zakat, okey. 250, okey. 2,500, okey. 250,000 KO. Banyak boh. Duit kita tiba-tiba kena bagi rubuh million berapa? 1/4 juta. Suku juta boleh buat sebuah rumah. Zakat kita bagi pada orang, dia akan timbul perasaan sayang pada harta. Wa addadah, membilang-bilang harta, timbul penyakit kikir, bakhil. Maka tujuan kita bersedekah yang berbentuk zakat hak wajib tadi, wa tuzakkihim biha, mentazkiyah diri. Itu bab yang dipanggil zakat. Perkataannya sedekah, khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, itu sedekah wajib yang maknanya zakat. Yang ni hak sunat tadi, sedekah ni boleh menjauhkan daripada api neraka. Ittaqun nar, takutlah kamu kepada api. Nar ni salah satu nama neraka. Nar, sakar, lazah, hutamah, hawiyah, jahim dan juga sa'ir. Takutlah kamu kepada api neraka. Ittaqun nar, takutlah kamu kepada api neraka. Walau bisyikki tamrin, walaupun dengan sebelah buah tamar. Walaupun sedekah sebelah buah tamar. Buah tamar sebutir ni tokellah 250,000. Takut kepada neraka dengan bersedekah walaupun hanya sebiji ataupun sebelah syikki tamrin, sebelah daripada tamar. Jadi neraka boleh dihindar salah satunya dengan asbab sedekah. Lalu bagi lagi banyak lagi molek. Kalau tak ada tempat, letak dalam tabung anda tu. Letak kadar menu rahmah pun tak apa. Menu rahmah RM5. Tuan-tuan nasib mandi Arab RM13. Kalau tuan-tuan nak lebih sikit, lagi molek. Yang keduanya selain daripada menjauhkan daripada api neraka, sedekah menjadi penawar, menjadi ubat kepada penyakit. Sedekah salah satu jadi syifa, menjadi ubat, rawatan, terapi untuk elok daripada penyakit. Bentengkanlah diri kamu dengan berzakat. Hasinu amwalakum bizakah, Nabi kata. Jadi benteng, bendungan, defendant kita dengan keluar zakat. Kalau tak keluar zakat, harta kita ni akan tak berkat dan macam-macam lah. Kena curi, kena rombok. Tapi bentengan security-nya, iaitulah bentingilah harta kamu dengan zakat. Hasinu amwalakum bizakah. Yang kedua, ubatilah penyakit kamu dengan sedekah. Dawu mardakum bisadaqah. Dawu, ubatilah, rawatilah mardakum, sakit hak akan datang, hak sedang, hak telah lepas, dengan salah satu terapi cara Islam bisadaqah. Yang ketiga, hadapilah ujian kamu dengan doa. Nabi kata hadapi ujian kita berdoa wa tadarru', dengan merendah dan juga menghambakan diri pada Allah. Dengan berdoa, Allah uji kita, angkat tangan, ya Allah berikanlah kekentalan, kekuatan, kepaduan, hati aku padu, kuat, kukuh, istiqamah untuk menghadapi ujian ini. Di samping sabar. Antara lain sedekah, kelebihan kehebatannya, dia menjadi naungan pada hari akhirat. Riwayat daripada Bukhari. Tuan-tuan, pada hari akhirat nanti salah satu alam mahsyar tak ada naung. Kita ada kan penaung diraja, penaung pengetua, penaung presiden, penaung partai. Kita ada penaung kita tu kuat sikit. Sebab penaung kita orang kaya contohnya. Tak kira lah orang kaya gambok-gambok ke. Kalau penaung kita dah budak kecil,
Siapa? Nama pun tak kenal. Tapi kalau sebut dia dinaungi, dipayungi orang-orang besar, kena pula penaung PM. Bebas sebebas-bebasnya. Di hari akhirat tak ada penaung dia. Tak ada kemah besar, tak ada umbrella besar, tak ada payung besar. Kat sini kan boleh payung, abang payung, abang payung, abang payung. Buat budak tu jadi samsing jalanan. Sarif Dul samsing kapodusa. Ni jadi KL gangster. So apa dia? Abang Long kawasan payung. Tapi dia pergi kawasan Keramat, lunyai dia. Makan nasi bubur tahu. Bekok sana, bekok sini. Mu nak terkena, nak telah makan nasi dengan straw. Pergi kat Brixfield. Kenapa? Kamu langgar kawasan orang lain. Ni abang Long payung, abang kawasan payung. Hok lagi hebat, ayah nda paduka payung. Maaflah sebut sikit tiga lain. Tapi tuan tu ayah nda tak ayah nda, dia pergi kawasan lain, kena pancung, kena sailang juga, kena kit juga. Anda nak sebut ni, kita boleh payung satu area, satu kawasan. Di hari mahsyar siapa nak payung? Dengan payung-payung tak ada. Di BKL tak ada. Majlis Bandar Ampang tak ada. Dewan Bandaraya tak ada. Semuanya sejengkal dengan kepala kita. Mentari itu duduk sikar atas kepala, beratur kepada baik buruk yang kita, jahat, molek ataupun elok ke tak waktu di dunia. Menggelegak ni kepala otak ni kita ni, menggelegak, mendidih, yaghli dimaruhu kama yaghlil mirjal, mendidih, menggelegak. Apa dia? Otak yang ada dalam madula oblongata yang dipanggil cerebrum ni, kepala otak ni gelegak, gugur macam air mendidih, menggelegak. Panah. Tapi Firdaus boleh duduk di bawah air condition. Ni Aiman, anak Hafiz ni boleh berduduk bawah mukayyah, penghawa dingin. Tenang je. Kenapa? Hafal Quran. Semayang jaga. Ni hak baik-baik ni dia boleh berteduh pada hari yang tidak ada teduhan kecuali teduhan Allah. Anda tak nak kupas panjang, masa terhad. Dia boleh bernaung, berteduh. Salah satu sebab musabak boleh bernaung. Kita nak pasang kemah, dengan kemah kamu hancur. Bawa perisai rainbow pun hancur, besi dibakar oleh api neraka. Tapi sab'atun yuzilhumullah yaumala zilla illa zilluh, 7 kelompok manusia yang berada pada bawah teduhan dan naungan. Hari tidak ada teduhan dan naungan kecuali teduhan dan naungan Allah. Antara 7 sebab kriteria ataupun sebab musabak kita boleh bernaung tadi, ambil satu bahagian. Rajulun, seorang lelaki, tasaddaqa bisadaqatin, disedekah dengan mana-mana sedekah. Hatta la ta'lama shimaluhu ma yunfiqu yaminuh, sehingga tangan kiri dia, shimal ni tangan kiri, tak tahu apa yang diinfak, disedekah oleh tangan kanan. Biasa kiri kanan ni Firdaus, tangan kiri tangan kanan dekat. Kita kawat macam mana? Kawat dia kiri kanan kan, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan kan. Arab dia panggil yamin shimal, yamin shimal, yamin kanan, shimal kiri. Masalah left right, left right. Kau kamu kawat macam mana? Kawat dekat tahfiz sini. Kiri, 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 kiri. Macam tu. Tak ada. Kiri-kiri itu golongan komunis berhaluan kiri. Kiri kanan ni dekat. Cubit pohon kanan, pohon kiri terasa. Cubit pohon kiri, pohon kanan terasa. Gandengan kiri kanan itu padu, dekat dan akrab. Tapi bak sedekah, tangan kanan sedekah, tangan kiri tak tahu. Sebab musabak dia boleh bernaung, dia sedekah. Antara yang terakhir. Ada banyak ni dik. Ustaz sebut yang terakhir, di antara kelebihan sedekah, disediakan pintu khas untuk orang yang bersedekah. Ada babul salah, ada babul jihad, ada salah satunya babul rayyan. Salah satu pintu khusus babul sedekah. Nak masuk melalui pintu tu tak boleh. Nak boleh macam mana? Pintu tu khusus untuk orang dermawan, orang sedekah. Mung Haji Bakir, Haji Kedekut, bentak Kajeran, bentak Hidung Masing, tak boleh masuk. Nak masuk pintu jihad. Jihad apa dia? Muduk di dunia menjahat. Babul jahat boleh lah, berjihad tak boleh. Babul salah tak boleh masuk juga. Babul pray, kenapa? Anak 3 baru semayang, umur 40 baru start solat. Nak masuk macam mana? Nak masuk babul som, bab puasa, babul raya, bab puasa. Rasanya umur 38 tu duk main geng yayaye lagi. Tahu yayaye? Geng plastik hitam. Umur 38 dah, tapi jenis puasa yuk-yuk dini hari, seluk yuk tengah hari. 30 hari, 15 hari. Jadi tak boleh. Nak masuk puasa tak boleh. Nak masuk pintu jihad, moga kita jahat. Nak masuk melalui pintu solat, kita jenis anak 3 baru solat, umur 40 baru solat. Life begin at 40. Umur 40 kita semayang lah. Sebelum 40 kita enjoy. Kita enjoy. Boleh kak? Dia anak Amir ke Nora Danish, TV3 tu putri. Kita enjoy. Muda-muda.
Jadi nak masuk tak boleh. Tapi ada salah satu sebab, tuan-tuan, kalau kita banyak sedekah, silakan. Welcome our paradise, iaitulah babus sedekah. Habis masa dah Abazu. Ada 74 hadis lagi ni juga ayat, tapi cukuplah untuk meraihkan waktu kelebihan-kelebihan sedekah yang antara lainnya, tuan dan juga puan, sedekah dia menjadi salah satu penghapus dosa. As-sadaqah tudfi'ul khati'ah kama tudfi'ul ma'un nara. Sedekah boleh menghapuskan kesilapan, kekhilafan. Khati'ah ni kesalahan. Hadis lain Abazu dia sebut as-sadaqah tudfi'u ghadaballah. Apa dia? Sedekah boleh memadamkan kemurkaan Allah. Kama tudfi'un narul, sebagaimana iaitulah air boleh menghapus dan juga memadamkan api. Banyak kelebihan-kelebihan lain. Kalau tuan-tuan tak ada sebab ataupun tempat untuk sedekah, sekali lagi ana dengan izin Abang Faisal, tuan muda kita, nak kata nak letak tabung tahfiz sana boleh sekali-sekala. Dia kata on, silakan. Maka anda bawa tabung tahfiz, anda penasihat tahfiz Darul Quran Nur Hasanah, Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Sharing is caring. Tuan-tuan letak tabung tu sikit, tabung ni sikit. Kalau tuan-tuan tak nak letak RM1, letak RM10 pun anda tak marah. Kalau duduk atas kursi tu niat dah nak letak RM50, lagi anda tak marah. Tabung anda kat luar nanti, boleh sama-sama kita siru ala barakatillah, pergi ke kubur 3, ahluhu wa amaluhu wa ahluhu. Ahli ni ahli keluarga pergi kubur. Wa maluhu harta benda pergi ke kubur. Kalau Porsche, Jaguar apa pergi atas kubur. Bawa kereta mewah. Kadang-kadang bawa bah budak tahfiz 40 orang baca Quran atas kubur. Balik. Bini ahli keluarga pun balik. Bini muda hak ni koleksi, bini tua pun tak tahu. Mari juga weh, madu aku. Nangis. Kalah Azian Irdawati. Buat dramatiknya kalah Siput Sarawak. Kalah Siput Sarawak. Filem apa dia? Anak Kasim. Dia punya watak, menjerui watak tu. Allah drama atas kubur. Habis, apa tinggal mau nangis. Tapi balik juga. Kalau dia balik, tuan-tuan, kalau dia tak balik, hantu maklimah mari kejut dia. Kat balik. Ngodik semua dia, orang lain balik awal, dia balik lambat. Jadi balik. Ahli keluarga balik, harta benda balik. Satu tak balik kak? Amaluhu amalan. Moga-moga masuk amal sedekah jariah ni tak balik, dia kekal abadi bersama dengan kita. Aku qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.